fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Satu perkongsian mengejutkan, satu artikel ini menyebut berkaitan dengan pengampunan Najib. Sudah pasti kepada peminat-peminat bosku, mahu Najib segera dibebaskan. Ini adalah keputusan terkini pembebasan Najib. Sudah pasti ramai akan bersorak gembira sekiranya Najib dikeluarkan, terutamanya kepada penyokong-penyokong Najib Razak. Tapi ada juga berkata Najib perlu habiskan hukuman penjara itu, menghabiskan hukumannya sepanjang 12 tahun itu. Tapi saudara-saudara, yang terkini berkaitan dengan isu keputusan terkini isu pembebasan Najib, dalam Malaysia kini menyebut Najib sendiri tidak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib pun tak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib Razak sendiri tidak tahu jika lembaga pengampunan akan bermesyuarat pada bulan ini untuk membincangkan permohonan pengampunannya, kata Peguam bekas Perdana Menteri itu, Muhammad Syafiee Abdullah. Mengulas laporan Channel News Asia hari ini mendakwa lembaga itu akan bermesyuarat bulan ini. Muhammad Syafiee mempersoalkan bagaimana organisasi media boleh mendapat maklumat itu, memandangkan mesyuarat seperti itu dibuat dengan penuh kerahasiaan. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan seperti mana kes lain berkenaan langkah yang diambil lembaga pengampunan jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan merangkumi yang di Pertuan Agong, Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara dan 3 lagi anggota yang dilantik Agong. Muhammad Syafiee menjelaskan 3 anggota tersebut adalah rahsia dan tarik mesyuaratnya tidak didedakan. Maka jelas, jika lembaga pengampunan bertemu untuk mempertimbang permohonan Najib untuk pengampunannya, ia akan dijalankan secara rahsia kerana ia dibawa akta rahsia rasmi 1972. Dia berkata, CNA menggunakan sumber yang tidak dinamakan untuk menerbitkan laporan sensasi. Dia juga memperingatkan media bahwa membuat tebakan berkenaan mesyuarat lembaga pengarah adalah tindakan tidak hormat. Dia berkata lembaga perlu berjalan secara rahsia agar dapat menasihati Agong dengan kuasa memberi pengampunan secara mutlak menurut perkara 42 Lembaga Persekutuan dengan berkesan. Pelanggaran kerahasiaan ini boleh dianggap melanggar Akta Rahsia Rasmi 1972. Permohonan itu di akhir laporan dari Malaysia kini, permohonan itu berkaitan sabitan bersalah Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Mungkin kita boleh katakan Najib dalam keadaan yang bahaya. Najib dalam keadaan yang kritikal disebabkan untuk keputusan pembebasannya belum ada keputusan terkini yang kita boleh kata adalah satu keputusan yang bagi Najib adalah berita baik. Belum dapat dipastikan Najib akan dibebaskan atau tidak. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Satu perkongsian terkini daripada Menteri Komunikasi ataupun Juru Cakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkaitan dengan terdapat kononnya ada pempengaruh ataupun saitro Perikatan Nasional yang memfitnah Perdana Menteri yang kononnya menipu berjumpa dengan baginda yang di Pertuan Agong. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, Saitro Perikatan Nasional jangan fitnah. Perdana Menteri memang menghadap Agong, kata Fahmi Fadzil. Nah, saudara-saudara,
Di dalam artikel ini, perkongsian daripada Fahmi Fadzil juga berkata, Al-Sultan bertita bahwa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sejak semalam, tentera cyber upahan PN cuba mempertikai kesahihan gambar yang dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka cuba menimbulkan persepsi mendakwa Perdana Menteri sebenarnya tidak pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mendakwa Baginda Al-Sultan tidak berada di Malaysia. Pertikaian itu ditimbulkan berikutan Anwar memuat naik foto dari arkib yang dianggap bukan gambar terkini. Berikutan itu, juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil menyampaikan peringatan tegas kepada tentera-tentera cyber pembangkang supaya tidak menyebarkan maklumat palsu yang sebenarnya merupakan satu kesalahan. Beliau turut mengesahkan bahawa Baginda Tuanku Agong sememangnya berada di Malaysia. Menerusi pemantauan apa yang berlaku dalam media sosial, saya sekali lagi ingin menyampaikan peringatan adalah satu kesalahan jika kita sebar maklumat palsu, tuduhan contohnya Perdana Menteri tidak mengadakan pertemuan atau diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Ada beberapa site troll dan pempengaruh dalam media sosial buat tuduhan liar seperti itu. Itu adalah kesalahan sebenarnya kerana dia menyebar fitnah. Kononnya tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak berada di sini. Saya, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakorming, Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang bersama tuanku dalam majlis pengurniaan pingat pagi semalam. Tuanku di Malaysia, tuduhan liar yang dibuat oleh beberapa pempengaruh ini bagi saya sudah-sudahlah. Ada dalam kalangan mereka dalam siasatan dan didakwa di mahkamah. I think they have enough on their plate, so stop it. Katanya dalam sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Pada semalam, Al-Sultan bertita bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Seri Paduka juga menitahkan Anwar dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Itulah yang kita amat sokong buat masa ini, iaitu kata Perdana Menteri, Seri Paduka menitahkan Anwar, menitahkan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani yang ada hari ini untuk meneruskan kerja mengurus negara. Itu yang kita nak fokus sekarang, kestabilan politik dan kebajikan rakyat. Kepentingan rakyat, bukannya usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.